Percubaan 1, 2, 3. Percubaan. Mikrofon ni okey ke tidak ni? Okey. Cubaan 1, 2, 3. Mic okey tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Muhammad Faiz Yusof. Waalaikumsalam. Solehah Mat Sani. Waalaikumsalam. Hafiz Halim. Rosli Li Azhar Ma'ruf. MA Firdaus Musa. Azura Hamzah. Amir Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ilham Syafri Syafi'i Badrul Saiful Bahri. Suara clear Okey, beres. Tajuk Ikhwan. Okey. Alhamdulillah. Okey. Mic letak sini okey kot. Okey lah kot. Tak kemas. Sekejap lah, saya betulkan kedudukan mic sekejap. Aduh. Siapa nak tengok TV, pergilah tengok TV. Kami kat sini malam ni kami nak bersembang dah. Okey, Okey, kita Zaki Amani hadir kelas malam. Kain batik lah tuan, ni bukan kain batik. Tengok ni. Ini kain batik viral. Lepas tu saya potong jadikan apa ni? Jadikan seluar. Kan smart buat seluar tidur. Sebenarnya rindu kat bini. Saya duduk kat Kedah jauh-jauh ni. Rindu kat bini. Jadi pakailah kain batik buat seluar. Buat macam mana? Bini kat Kuala Lumpur. Saya dekat Gunung Jerai kat Kedah. Ya Muhammad Hairi bin Ramli. Waalaikumsalam. Alif Afiq. Muhammad Hafiz. Nur Muhammad Hafiz. Nurul Amsyah. Keningau hadir. Muhammad Ilham. Safura Ali. Zakafidin. Tajuk apa ni? Alah saja bang. Scott, aku nak sembang-sembang kisah-kisah zaman dulu-dulu. Dan itu sajalah. Ya, Waalaikumsalam. Okey. Zi Iman, nampak muka berseri tuan bila dah pencen ni. Yalah, dah tak kena marah, tak kena maki hari-hari. Berserilah muka. Okey. Relax. Awal lagi. Baru 2 minit lebih, 3 minit. Kita bagi kawan-kawan kita masuk, sekejap kita bersembang. Nordin Bahtiar Lahad Datu hadir. Minum. Saya ni minum susu ya. Jangan terkejut, saya minum susu. Susu Fernleaf. Umar Ramli Kelantan hadir. Hafiz Aziz. Bau sabun apa ni? Bau sabun muka dengan bau sabun badan wangi sangat. Kalau okeylah, saya dah lalang cerita ni sabun kan, sabun badan, sabun ni. Cuba tengok dekat dia punya senarai belakang ni. Senarai ni apa bahan yang saya letak. Cuba tengok betul-betul. Nak tahu apa dia ada bubuh? Nak tahu apa yang dibubuh dalam ni? Sudah gaharu cendana pula. Dalam ni ada gaharu. Lepas tu ada cendana. Itu kata sudah gaharu cendana pula. Dah wangi gaharu tu dah wangi. Bubuh pula cendana. Memang tambah wangi ya. Itu cerita dia. Betul orang dulu kata sudah gaharu cendana pula. Yusof Lee, salam tuan. Nak tanya dulu dalam hutan ada tak jumpa pemburu haram? Ya, ada banyak. Jenuh kejar, jenuh bertembak. Jenuh macam-macam urusan dululah. Okey. Muhammad Fadil Sulaiman. Assalamualaikum tuan. Semerah on. Tak sabar aku tunggu kopi. Okey. Kita bagi 2 minit lagi untuk kawan-kawan kita masuk. Kemudian kita sembang-sembang lah. Malam ni saya ada mood nak bercerita satu kisah yang telah pun diceritakan kepada saya oleh tok guru saya. Ini satu kisah yang menarik. Semoga kisah ni menjadi tauladan. Kisah askar lah. Tajuk malam ni kisah askar dulu-dulu. Kan?
Waktu tu mungkin zaman saya pun kecil lagi. Okey, tuan-tuan semua pun kecil lagi. Okay. Ni, baju saya ni smart tak baju ni? Tahu tak, baju ni waktu saya jadi jurulatih Pulada. Tahun 2001 ni baju ni. Baju ni tahun 2001. Dah 20 tahun umur baju ni. Tapi masih lagi mak. Baju ni dululah duk buat lanyak. Apa? Bukan lanyak. Apa? Melatih anak-anak murid. Dengan baju ni. Dengan baju ni dulu saya melatih Tunku Mahkota Johor. Ni, baju ni. 20 tahun dah baju ni. Memang lama. So, kenangan lah, kenangan. Kan? Tajuk malam ni pun, kisah askar dulu-dulu kan. Macam mana mic ni kejap masuk, kejap terbuka. Dah lama tak jumpa butang baju nak buka tu, yang masuk buka tu. Inilah masalah duduk sorang-sorang, bini jauh. Suruh kahwin dua, tak dapat. Beginilah nasib. Okay. Assalamualaikum tuan. Layan live tuan sambil masak kuah ayam percik. Ya Allah, sedapnya. Okey, alang-alang semua dah ada kan? Sebelum kita mulakan cerita, saya nak tunjuk sikit kat korang. Sikit je. Malam ni ada surprise. Jeng 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 jeng. Okey, patah balik. Jeng 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 jeng. Surprise untuk korang. Dah siap dah pun. Bukan murah tau saya buat ni. Nampak? Cantik. Istimewa untuk sahabat-sahabat dan follower saya. Ni. Okay? Apa ada dalam ni? Macam saya bagi tahu, tidak pernah ada lagi resepi kopi seperti ini di dalam Malaysia. Okay? Tak ada lagi. Dah siap dah. Okay? Sabarlah. Nanti saya jual lah minggu depan. Pelan-pelan. Ada cop halal lah. Ada cop halal. Bukan cop halal main cop je. Cop betul-betul. Nombor siri boleh check. Okay? Jangan risau. Saya buat yang terbaik. Tapi tak banyak lah. Tak banyak. Tak banyak. Dalam ni ada 20. Ada 20 paket. Jangan risaulah. Satu paket tu saya jual RM2 je kot. Saya pun pelik kopi sekarang ni. Ada orang jual satu paket pun RM4, RM5. Kita pun pening kepala. Kan? Adalah benda banyaknya. Kata orang apa ni? Apa orang kata apa? Banyak timbang kilo punya. Yang ni tak ada. Ini bukan kopi timbang kilo nah. Ini bahan-bahan semua cari sendiri dalam hutan, sendiri hancurkan, sendiri jadikan dia tu, sendiri uji, sendiri pergi hantar dekat kilang untuk packingkan semua. Sendiri punya resepi. 100% original. Tak ada mana. Dan bahan-bahan dalam ni, saya baca sikit lah. Pokok Haji Somad. Pernah dengar pokok Haji Somad? Pokok Hamba Raja. Pernah dengar pokok Hamba Raja? Rencang Tembaga, Teja Lawang dan beberapa lagi. Tu dia bahan dia. Bahan yang saya bubuh dalam ni. Okey, jangan risaulah. Saya harga rakyat. Saya tahulah perangai saya bukan yang nak ni nah. Itulah, dalam ni ada kopi kampung lah. Of course lah, saya jual kopi kampung. Kopi kampung original. Lepas tu saya bubuh pokok Haji Somad. Kenal pokok Haji Somad? Lepas tu bubuh pula pokok Hamba Raja. Macam-macam lah. Tak pernah dengar kan? Tu saya kata, ini salah satu ilmu Melayu yang sudah hilang. Ini salah satu ilmu Melayu yang sudah hilang ni. Ni, saya buat ni. Jangan risaulah, sekotak dia paling mahal pun saya bubuh RM40. Dalam ni ada 20. Ada 20 paket dalam ni. Kan? Saya bukan nak bubuh mahal-mahal. Tak apa. Okey. Minum dulu, minum susu.
Masa ni sudah ajar TMJ. Ya, ya. Waktu tu Tunku Mahkota Johor, uh, waktu dia dihantar ke Pulada sebelum pergi ke India. Waktu tu lah. Saya respect betul lah dengan Tunku Mahkota Johor lah. Saya tahu. Sebab saya yang melatih dia dulu. Saya bukan latih nama, saya latih saya seorang jurulatih dengan dia sebagai student. Dia seorang je. Oh. Walaupun dia anak raja, saya ni boleh kata garang, kasar dan orang panggil jebat tentera darat lah. Tapi bila saya tengok anak raja pun berdisiplin, anak raja boleh dengar perintah, boleh ni dan betul-betul penuhi. Bayang, Pulada ni tempat yang keras. Saya salah satu jurulatih yang sangat keras dulu. Saya buat dia macam tu pun dia masih lagi bertahan. Saya respect. Saya respect. Panjang cerita dia, itu kisah lama. Okey. Hari ini kita nak sembang. Kisah dulu-dulu. Kejap lah. Saya nak baca kopi ni kejap. Baca kopi pula dah. Baca komen. Okey, kopi ni. Okey. Last tanya tentang kopi ni. Yang terakhir Kopi ni boleh diminum oleh lelaki dan boleh diminum oleh perempuan. Lelaki dan perempuan. Tak ada masalah sikit abuk pun. Jangan risau. Saya buat kopi bukan nak bagi benda untuk nak main atas katil. Saya buat kopi bukan untuk bagi orang happy-happy tak. Saya buat kopi untuk orang sihat. Sihat ni untuk lelaki, sihat untuk perempuan. Dalam ini ada juga tongkat ali. Okay? Dan ada teja lawang. Korang jangan fikir tongkat ali je laki. Tongkat ali je untuk laki. Saya pun tak tahulah siapa yang mengajar ajaran sesat tu lah. Kan? Tongkat ali bukan untuk lelaki punya batin. Okeylah. Ilmu nah. Tongkat ali, kalau sehasta tongkat ali ni satu hasta. Kalau sehasta tongkat ali, ni kata ni batang tongkat ali, satu hasta tongkat ali. Untuk benda lelaki yang tu banyak ni je. Maksudnya kalau kamu dalam ni, kamu rebus semua sekali tongkat ali banyak ni, baru kamu dapat khasiat dia banyak ni je untuk lelaki punya tu. Yang selebih-lebihnya semua ni tongkat ali punya khasiat ni adalah untuk urat saraf, untuk darah, untuk otot. Okey? Tu dia. With or without sugar tuan? No sugar. No sugar, no creamer. 100% kopi kosong. Nak manis, bubuh gula sendiri. Nak susu, bubuh susu sendiri. Semata-mata kopi kampung kosong. Kopi kampung campur dengan akar kayu. Itu saja. Itu je. Okey? Kanak-kanak pun boleh minum. Tapi tak payahlah bagi kanak-kanak. Bagilah orang dewasa. Berebut dengan anak pula dah. Jangan berebut. Tapi boleh. Tak ada masalah. Nah? Bagus. Dia untuk kesihatan. Rasa je lah. Saya tak suka puji barang saya. Rasa, letak kat lidah nanti kamu tahulah sendiri. Tak banyak saya buat ya. Okey. Sembang punya sembang. Okey. Sembang punya sembang. Apa yang kita nak cerita malam ni? Okeylah, kita cerita sikit lah. Okey, kita jangan ni lah. Duduk lepak sat. Ni kain batik viral ni. Saya buat seluar. Tak ada bini, sapu kain batik je lah. Buat macam mana? Okey. Belum letak ke Shopee lagi. Relax Nanti saya bagi tahu. Askar dulu-dulu. Saya dilahirkan 1977 di Kem Mahkota Keluang, Johor. Ayah saya adalah 301918, Pegawai Waran 1, Syuib alias Ismail bin Mat Isa, jawatan terakhir sebagai RSM Terkanan Regimen Askar Jurutera Diraja. Itu ayah saya. Ayah saya berkhidmat 1966 sampai 1991. 92. Itu ayah saya punya khidmat. 1966 sampai 1992. Itu ayah saya punya khidmat. Saya dilahirkan di Kem Mahkota Keluang. Saya lahir waktu hari raya. Sebab tu nama saya Fitri. Kalau tidak, nama saya Rosli.
Kakak saya nama Roslina, Rosliza, Rosmawati. Lepas tu saya, patutnya nama dia Rosli. Tapi sebab saya lahir pada Hari Raya Aidilfitri, namalah Muhammad Fitri. Lepas tu adik saya pun Ros balik. Roslinda, Rosnani. Jadi kiranya semua pokok Ros dekat Malaysia ni ayah saya dah tapau. Semua Ros. Kan? Itulah dia. Jadi kisah saya lahir dulu pun, ayah saya ni dia pakar bom. Salah seorang orang yang dihantar, dulu kita tahun 80 kot, awal 80 ke 70-an. Ayah saya dihantar ke Australia untuk ambil kursus pakar bom, pakar demolition panggil. So waktu balik ke sini saya tanya, waktu saya dah jadi askar saya tanya lah ayah saya apa cerita-cerita. Ayah saya ni dia bukan suka cerita sangat. Askar zaman dulu ni dia tak suka bercerita apa operasi yang dia buat. Sedangkan saya dengar daripada kawan-kawan dia bercerita dahsyat ke, boleh tahan ke ayah saya ni. Itulah kisah. Sikit-sikit lah tu lah. Malam ni saya bukan nak kisah tu. Malam ni tu pasal ayah saya lah. So saya ni kalau korang tahu duduk dalam kem askar. Sama lah mungkin ramai geng-geng anak askar ni. Naik truk askar, duduk blok G, duduk blok E, duduk blok F. Kita naik truk askar. Saya punya sejarah, blok G tu ada 3 tingkat kan. Kami dulu duduk tingkat 2. Anak askar ni ganas. Nampak truk askar kan bawa anak-anak askar pergi sekolah. Nampak truk askar tu, saya boleh lompat daripada atas turun ke bawah. Lompat daripada atas. Aduh, nasib baik tak patah kaki tu anak askar punya kerja gila. Lala turun ke anak-anak saya. Bagus lah tu. Lala saya pun kahwin dengan askar. Saya pun jadi askar. Bagus. So sepanjang hidup saya 42 tahun saya duduk dalam camp. Naik ferry sekolah. Betul kan? Naik ferry sekolah kan? Anak askar. Anak askar ni pelik. Kalau zaman dulu anak askar, hujan tak ada dalam rumah. Hujan duduk kat luar rumah. Tu anak askar. Lepas tu nak jadi cerita kau siapa-siapa askar yang dulu-dulu waktu saya kecil-kecil tu, askar ni dia kalau pergi bagi ke panggung wayang dapat tiket free. Dapat tiket free. Tu askar. Saya ingat lagi. Lepas tu Maggi pun ada dalam ration askar ada Maggi. Saya Maggi kerah nak mampu. Tapi Maggi kan. Lepas tu acara bakat. Acara bakat paling best lah. Isteri-isteri tentera. Waktu saya kecil-kecil tu saya tengok lah mak saya menari lah. Menari lah. Lepas tu pertandingan masak buat kek lah. Pertandingan buat kuih lah. Anak-anak askar ni suka macam tu. Bila ada aktiviti bakat. Nak tahu sebab apa? Yang pertama geng ramai. Waktu aktiviti bakat waktu tu lah jumpa semua geng. Geng anak askar jumpa memang jahanam lah. Lepas tu yang kedua, mak masak sedap. Yang sedap tu bawa balik makan. Tu dia. Makan dapat, makan free. Anak askar dia macam tu dah lah. Kan? Aduh. Lepas tu bila saya masuk askar pula tahun 95, ayah saya pencen 92. Saya masuk askar 95. Dah ramai kawan-kawan ayah saya ada dalam tu lagi. Kena belasah pula aku. Kau anak Encik Syuib dulu Encik Syuib garang. Dulu Encik Syuib buat julatih belasah kami. Siap kau. Aduh, aku juga yang kena. Apalah salah aku. Kisah-kisah lama. Kisah-kisah lama. Okeylah. Malam ni ada satu cerita. Cerita dia, kisah ini korang dah baca kan? Tuan-tuan semua, sahabat-sahabat dah baca kan yang saya tulis tentang Askar Ranger Mahaguru Hutan. Ingat tak? Yang saya tulis kisah Askar Ranger Mahaguru Hutan. Yang saya ragging, bukan ragging lah. Yang saya latih US Marine Recon tu. Kan? Waktu survival. Okay. Waktu itu saya punya ketua cawangan adalah Major Johnson anak Mileng. Major Johnson anak Mileng. Dah mendiang dah. Rindu betul saya kat dia. Kan? Major Johnson anak Mileng ni sejarah dia.
dulu dia adalah salah antara Iban tracker yang pertama. Mendiang Major Johnson anak Mileng ni, dia adalah salah satu di antara kumpulan Iban tracker yang pertama. Memang terror. Okey. Tracker ni maksud dia pengesan. Okey, pengesan. Waktu saya dekat Pulada, saya dimasukkan ke kursus combat tracking dan combat survival. Lepas tu saya lah jadi pegawai dia. Saya jadi pegawai latih. Kan? Saya jadi pegawai latih survival, saya jadi pegawai latih combat tracking. Cuma waktu saya kursus dekat survival tu, pegawai latih dia ialah Kapten Zainuddin Cik Am. Yang ketua cawangan ialah Major Johnson Mileng. Saya ingat je. Dan waktu tu tahun 2001. Macam mana saya boleh ingat tahun 2001? Sebab waktu tu bulan 9 tu yang kapal terbang langgar Twin Tower Amerika tu. Saya ingat. Kejadian tu, saya berada dekat, waktu kejadian tu, saya berada dengan General Amerika waktu tu. Di US Pacific Command. US Pacific Commander. Dia punya US Marine dengan ambil dia, bawa lari terus pergi ke aircraft carrier. Pada tu, saya ingat lagi. Okey, saya dilatih oleh Major Johnson Mileng. Saya antara orang pegawai terakhir lah yang dididik, yang diajar oleh dia. Cukup susah ni rupanya. Orang Iban zaman dahulu ni, ikutkan Major Johnson kan. Orang Iban zaman dulu ni, kalau dia dengar burung berbunyi saja, mereka dah boleh tahu dah. Depan tu ada orang ke, belakang ada orang ke. Kalau ada burung tu melintas macam tu, dia boleh tahu belakang ada orang ke, depan, macam tu. Tu kehebatan Iban tracker. Kalau korang pernah dengar nama Encik Kanang Langkau. Dia kan pahlawan negara kan, Encik Kanang Langkau kan. Encik Kanang Langkau ni, dia punya ketua kumpulan combat tracker dia, Encik Kanang Langkau ni, dia tu adalah Iban tracker. Dan ketua kumpulan Iban tracker waktu tu ialah Major Johnson Mileng lah. Waktu tu dia pangkat lieutenant muda lah. Ada satu kisah. Yang ni satu kisah. Pengajaran kepada kita. Di waktu ada satu operasi. Tentera sudah bertempur dengan komunis. Ni zaman komunis tahun 70-an. Saya tak mau sebut tu tahun berapa. Okey. Sebab Major Johnson cerita sendiri pada saya. Sebelum mendiang meninggal dunia, dia cerita sendiri pada saya. Dia kata waktu tu dia, Encik Kanang Langkau, Encik Syarudin, ada 6 orang dia orang, 6 orang. Mereka diarahkan untuk tracking. Tracking ni maksud dia mengesan. Combat tracking kan, combat tracker kan, dia mengesan. Diarahkan mengesan satu kumpulan komunis. Bukan komunis biasa-biasa. Kalau Major Johnson, Encik Kanang, Encik Syarudin, Datuk Kanang, sekarang je dah Datuk lah kan. Datuk Kanang lah. Kalau kami memang panggil dia Encik Kanang sebab dia pangkat dia dalam tentera, pegawai waran kan. So, kalau Major Johnson, Cik Kanang dengan Cik Syarudin ni turun, maksud dia komunis yang diorang kejar tu bukan calang-calangnya komunis. Confirm bos-bos. Antara Conco ke geng Rashid Maidin yang level tinggi-tinggi ni. Rendah-rendah diorang tak kejar. Sebab diorang special. Diorang ni tugasan diorang sangat istimewa. Helikopter ambil mereka, bawa ke tengah hutan, pergi ke satu tempat yang kesan terakhir dijumpai, kemudian mereka akan mula mengejar. Dahsyat diorang ni, dahsyat. Memang terror, cukup terror. Kan? Nak tahu terror tak terror mereka ni? Terror tak terror mereka ni? Saya dilatih oleh Major Johnson. Beras sebutir dekat duduk 5 kaki dia boleh nampak. Tengah hutan tu. Tu. Line tak cantik Tuan Fitri. Alamak. Macam mana nak buat? Testing. Kejap. Kita tengok line elok tak elok. Apa masalah dengan line kita ni? Line dah okey belum?
Okey, lain dah okey dah. Okey. Ceritalah. Okey, so satu hari tu Major Johnson, Encik Kanang Langkau, Encik Syarudin dan lagi 3 orang, semuanya pakar-pakar, semuanya iban tracker. Dipanggil special untuk pergi kejar komunis. Komunis tu baru bertempur saja dengan tentera. Kan? Lepas tu komunis tu boleh melarikan diri. Masuk dalam hutan, melarikan lah, makin masuk dalam hutan, lepas tu geng-geng askar kejar, hilang kesan. Jadi apa yang diorang buat, dia panggil Major Johnson turun. Bila Major Johnson turun, Encik Kanang apa semua turun, diorang 6 orang turun helikopter, turun, diorang kesan balik. Komunis ni bukan kata tak hebat. Saya salah seorang jurulatih saya adalah bekas komunis. Memang hebat. Memang hebat. Terus terang saya beritahu. Macam mana tak hebat? Mereka dalam keadaan tertekan. Mereka dalam keadaan bertempur. Dalam keadaan perang. Sebab tu mereka akan buat sanggup apa saja. Kan? Tahu komunis dia buat macam mana? Kita nak kejar dia. Kan? Tahu tak dia orang salah satu taktik dia? Dia jalan ke belakang. Tahu jalan ke belakang? Badan dia ke depan. Sorry. Dia nak jalan ke depan. Tapi dia bergundur. Dia pusingnya tu dia bergundur. Bila dia bergundur, kalau kita tengok dekat tanah, kita nampak dia macam menghala ke sana. Tapi sebenarnya dia menghala ke sana. Itu satu. Lepas tu komunis punya taktik lagi, sampai dekat mana-mana pokok ke apa ke, mereka akan berpecah. Kalau kata mereka ada 5 orang, mereka akan berpecah. Jadi bila dia berpecah, kita kejar, tengok kesan, tiba-tiba nampak 5 kesan. Daripada 1 kesan, pecah pada 5. Kita nak ikut yang mana? Dekat itulah geng-geng iban tracker akan dapat. Mereka berpecah, lepas tu mereka akan bercantum balik tu. Balik hujung bukit sana tu, baru mereka bercantum balik. Itu satu. Lepas tu, komunis ni, dia nak hidup dalam hutan, punya cerita, kasut. Komunis pun pakai kasut juga dalam hutan. Kasut dia balut dengan kain. Balut dengan daun. Supaya orang tak nampak dia punya tapak dia. Dia balut dengan dia punya kasut tu dia balut dengan daun. Lepas tu bila dia lari dalam hutan, kita hilang. Okay, nak jadi cerita Major Johnson dan kumpulan iban tracker the best ni. The best ni. Okay, soalan, kenapa orang iban terror jadi tracker? Kerana mereka berkawan dengan hutan. Saya tahu jawapan dia. Kerana mereka berkawan dengan hutan. Mereka bukan berkawan daripada tu, mereka berkawan daripada kecil. Kerana itulah ilmu iban tracker ni dapat kat orang iban. Orang Melayu pun pandai juga, ada juga yang pandai. Tapi mereka orang-orang iban tu lebih mahir. Saya tahu. Kan? Dia memang hidup mereka macam tu. Saya harap ilmu tu berterusan lah. Macam orang Melayu zaman sekarang ni lah. Kan? Jangan ilmu tu hilang macam tu saja. Kalau tidak, saya akan panggil apa tau? Iban-iban yang lahir dekat traffic light. Tahu yang lahir kat traffic light? Melayu yang lahir kat traffic light. Iban yang lahir kat traffic light. Tahu lahir kat traffic light. Buka mata nampak traffic light, nampak roundabout. Lepas tu tak kenal lah hutan sendiri. Tu jangan jadi macam tu. Kita kena kembalikan ilmu-ilmu orang-orang zaman dulu ni. Okay? Kita kena kembalikan. Bukan apa, untuk jati diri kita. Jati diri kita. Bukan kita suruh tinggalkan bandar. Tidak. Kita kena banyak balik ke alam sekeliling kita. Sebab apa-apa berlaku, apa saja yang berlaku dalam hidup kita, jadi perang. Kamu nak lari ke mana? Beritahu saya. Nak lari kat mana? Sempadan tutup. Lari dalam hutan. Kalau kamu tak kenal hutan, hutan akan makan kamu. Sebab tu orang-orang iban, mereka berkawan dengan hutan. Okey, cukup. Kita sambung. Okey, jadi cerita dia, waktu tu, mendiang Major Johnson ni, Major Johnson cerita pada saya. Dia kejar, nampak kesan tu hilang. Bila hilang, bayangkan 6 orang pakar. 6 orang paling pakar mengesan ni, nampak hilang. Takkan komunis ada ilmu terbang kot. Betul? Kat situ, apa yang mereka buat, mereka duduk sekejap, mereka perhati betul-betul.
rupa-rupanya komunis tu, dia lalu kat tempat tu, dia tutup balik dengan daun-daun dengan apa semua, dia kiranya pokok daun-daun yang terpusing apa semuanya dia betulkan balik. Jadi kalau orang yang tak mahir, kita nampak kesas-kesasan, dia tahu, hilang. Hilang? Macam mana boleh hilang? Takkan tiba-tiba ada raib dekat ni je. Tak mungkin kan? Jadi, nasib baik waktu tu, tahu tak? Macam mana dia orang boleh sambung kesan? Major Johnson dengan tim dia duduk 6 orang, perhati betul-betul, nampak labah-labah punya sarang tu terkoyak sikit je. Kan bila orang lalu kan, sarang labah-labah tu terkoyak kan. Bila komunis tu lalu, dia terkoyak sikit je. Dia orang nampak, itu laluan dia. Lepas tu dia orang pun ikut. Terus ikut. Tiba-tiba tengah-tengah ikut ni, dengar bunyi orang. Jadi mereka 6 orang, diam, duduk. Mereka diam, lepas tu dia dengar, sebelah bukit tu ada orang. Mereka mati-mati ingatkan komunis dah. Mereka pun cekah senjata, nak tembak lah. Pelan-pelan pergi kan. Pelan-pelan pergi. Ini Major Johnson cerita saya ni. Dia pelan-pelan pergi, tengok betul-betul dah merapat. Tengok, askar. Kat situ yang peliknya. Macam mana, ni bukit ni, satu bukit ni, ada askar duduk situ. Satu platoon. Okay? Komunis, yang Major Johnson ni tengah kejar komunis. Bila dia kejar komunis, tiba-tiba dia dengar bunyi bising, bunyi lah, ada bunyi orang, dia senyap, dia tengok ada askar. Macam mana komunis ni boleh lalu kat celah-celah askar tanpa askar ni sedar pun? Kat situ yang pelik. Pelik tak? Komunis ni, 5 orang boleh lalu dekat celah-celah askar. Ni askar tengah berkemah ni. Ilmu apa yang komunis tu pakai? Sebenarnya ilmu komunis tu tak pakai ilmu. Nak tahu apa yang berlaku? Ketika itu, askar ni tengah leka. Ni saya kata ambil pengajaran. Askar ni tengah leka. Tak ada orang yang guard pun. Dalam hutan. Major Johnson punya marah lah waktu tu. Kan? Dia terkejut tengok dulu. Nasib baik dia tak tembak. Kalau tidak bertembaklah sama askar. Terkejut dia tengok. Kenapa ni? Dia pun pergi. Dia tanya, siapa ketua sini? Siapa pegawai sini? Lepas tu dia orang pun tunjuklah. Major Johnson pun pergilah tengok. Nak jadi cerita, rupa-rupanya askar tu, ni askar zaman dulu-dulu ni. Bukan kita nak cerita buruk. Kan? Ada orang tak berjalan pun. Dia berjalan atas peta je. Atas peta je berjalan. Kan? Yang orang ni tak berjalan, duduk diam. Tu kisah dia. Adalah seorang dua. Yang lain semua bagus. Faham tak? Apalagi Major Johnson pergi-pergi, dia halau semua sekali askar-askar tu. Kata, kamu tak bergerak daripada sini dalam masa 2 jam, aku panggil artileri tembak ni. Major Johnson. Dia ingat dia kisah, dia ceritakan banyak tu pada saya. Kelang kabut geng-geng askar ni pikul barang, keluar dari kawasan tu. Kan? Major Johnson pun panggil dulu boleh panggil meriam, artileri. Iyalah, dia aset negara kan, Major Johnson dengan tim ni adalah aset negara. Dia panggil artileri je. Terus datang bom, boom bam. Kalau dia orang masih duduk atas tu, dia mati. Itulah dia pengajaran, jangan leka. Terkejut tak? Askar, nasib baik komunis tu tak buat apa-apa. Dia cuma lalu je. 5 orang. 5 orang komunis boleh lalu. Kerana apa? Kerana leka. Leka apa? Tak ada sentri, lepak, membuta waktu tu. Dah tak ada dah, semua ni dah pencen dah. Semua ni dah tak ada dah. Kan, ni kisah lama. Kan? Kisah lama. Ada pengajaran lah. Okay? Dia sebenarnya terletak kepada kepimpinan. Kalau pemimpin tu bagus, kan? Anak-anak buah akan bagus. Itu je.
Kalau pemimpin tu tak bagus, pemimpin tu sendiri tak penakut, pemimpin tu sendiri banyak main, tak serius, anak-anak buah macam tu jugalah. Itulah dia. Okey? Okey, sambung kisah tadi. Bila dia dah panggil bom artileri semua tu, kan? Dah panggil bom artileri, Major Johnson, Encik Kanang dengan Encik Syarudin dengan 3 orang lagi tu teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan. Yang ini saya nak kisah ni. Mereka sedang trek komunis ni. Nampak masih dapat lagi kesan ni. Komunis tu masuk ke sungai, dia orang ikut ke sungai. Komunis tu lari ke atas bukit, dia orang masuk ke atas bukit. Komunis tu masuk ke celah daun-daun buluh, dia orang masih boleh ikut. Sebab dia orang pakar. Yang komunis depan ni pun champion. Memang terror. Memang komunis yang top leader, bos komunis ni. Dia bukan calang-calangnya komunis. Jadi yang kejar belakang ni pun terror. Dua-dua masing-masing terror. Sampai satu tempat. Sedang-sedang tengah buat mengesan ni. Tengah-tengah mengesan ni. Sampai dekat pokok buluh. Kesan komunis tu hilang dekat pokok buluh. Hilang di pokok buluh. Ada satu rimbun pokok buluh besar kan? Pokok buluh tau, pokok buluh kat hutan kan besar kan? Besar kan? Pokok buluh. Hilang. Terkedu. Waktu tu, Major Johnson cerita kat saya ni. Saya ingat lagi. Dia, Encik Kanang, semua terduduk. Dia, betul. Kali ni habis. Habis semua ilmu dia orang. Habis semua ilmu Iban dia keluarkan. Cari kesan. Hilang. Hilang dekat pokok buluh. Dekat perdu pokok buluh. Lepas tu Major Johnson dengan Encik Kanang semua ni, diorang pun duduk lah. Termenung diorang. Diorang cuba buat kawat, tak boleh buat keliling. Tak jumpa langsung. Hilang kesan tu. Kat situ, semua garu pala dah. Maksud dia, habis dah ilmu diorang. Tak jumpa. Jadi, nak kata cerita je, Major Johnson cakap pada tu, okeylah, kita duduk dulu lah, kita tidak bahasa Iban ke orang kan. Duduk dulu lah, rehat dulu. Semua termenung, tersandar. Bayang, diorang dah kejar komunis ni, bos-bos komunis ni, diorang dah kejar, dah 2-3 hari dah kejar ni. Tiba-tiba hilang dekat perdu buluh. Cari tak jumpa. Kalau kita ni, kita akan kata orang bunian lah. Tak. Bukan. Nak tahu macam mana? Korang mesti terkejutnya. Sebab kali pertama saya dengar, saya pun terkejut. Tu kata manusia ni bila dia nak hidup, dia buat macam-macam. Okay? Tengah-tengah duduk, diorang rehat kejap, minum air. Tiba-tiba, saya tak pasti antara Encik Kanang ataupun Encik Syarudin. Ternampak ujung mata je. Mungkin Allah nak buka laluan lah kan. Ternampak. Tahu pokok buluh yang saya cakap tu, kan kesan tu hilang dekat pokok buluh kan. Kesan komunis hilang kat pokok buluh. Gaib. Tiba-tiba ternampak miang buluh. Tahu miang buluh? Buluh kan ada miang. Ni buluh. Dia ada miang-miang dia kan. Dia punya bulu-bulu miang tu. Saya tak pasti saya pun dah lupa. Antara Encik Kanang ataupun Encik Syarudin. Yang nampak miang buluh ni, sengit sikit. Pelik. Lepas tu, dia pergilah. Dia pergi dekat buluh tu, dia perhati betul-betul. Dia perhati betul-betul buluh tu. Dia perhati betul-betul. Korang nak tahu apa komunis buat untuk selamatkan diri? Buluh kan macam ni. Buluh. Ni pokok buluh. Satu rimbunan buluh. Tahu buluh tu diorang buat apa? Katakanlah ni batang buluh kan. Komunis tu, dia berhenti dekat ni komunis. Dia berhenti dekat tepi rimbun buluh tu. Dia bagi seorang panjat perlahan-lahan naik ke atas ni. Yang ni dia lenturkan macam tu. Lepas tu, seorang demi seorang berjalan. Berjalan ni, meniti atas buluh. Lepas tu, bila dah sampai, dia lepaskan buluh tu naik balik.
Bayangkan. Sebab itu dia punya kesan hilang. Kesan dia hilang. Dia boleh panjat buluh tu melengkung sama macam tu. Lepas tu, dia lepaskan buluh tu naik balik. Jadi, memang kita cari dekat sini, memang tak jumpa kesan. Buluh tu pula punyalah panjang, tinggi, jauh. Jauh. Tu salah satu komunis punya teknik. Tapi teknik-teknik pula dapat kat Iban Tracker ni. Dapat kat Iban Tracker. Iban Tracker ni, Major Johnson ni, dia bunuh berapa orang, malas tanyalah. Tak payah nak jawab lah tu. Kan? Dapat. Walaupun setera itu. Itu salah satu kisah lah. Zaman dahulu. Tentang askar-askar. Kan? Banyak lagi kisah Major Johnson ni. Kan? Dia memang sebab dia tugas khas. Kan? Saya orang tak akhir yang dia latih. Yang dia bagi ilmu Iban kat saya. Dia ajar saya. Tapi banyak sangat ilmu tu. Mana nak mampu ingat. Tak mampu nak ingat. Kan? Tak mampu nak ingat. Sedih saya. Banyak ilmu dia bagi kat saya. Tapi saya pun tak mampu nak amal. Tak mampu nak ingat. Kan? Itulah. Lepas tu lepas elok saya keluar daripada cawangan peperangan hutan tu, saya pergi ke cawangan taktik tempur tu, taktik ketua platoon. Dia pun sakit, dia dapat sakit paru-paru berair dan dia telah pun meninggal dunia lah. Jadi begitulah salah satu kisah kehebatan askar-askar dulu yang memperjuangkan tanah air kita. Banyak sebenarnya. Banyak. Kau nak cerita pasal putus kaki, putus tangan. Allahu Akbar. Ayah saya askar Jutera. Ayah saya salah seorang orang yang clearkan kita panggil minefield. Kita panggil Naga Belt. Ataupun dekat Gubir tu. Daripada bukit tu sampai ke laut ni. Punyalah jauh berkilo-kilometer. Jerangkap sama. Ayah saya salah seorang orang yang clearkan tu. Dia pun tengok depan mata, dia punya anak buah putus kaki. Depan mata. Macam-macam kisah lah. Nanti itu malam ni kita bagi satu kisah sudahlah. Ya. So, ilmu combat tracking ni sampai sekarang masih lagi diajar dan diberi kursus. Kan? Cuma, saya tak tahulah kenapa ramai orang tak apa nak minat dah ilmu-ilmu macam ni. Kan? Saya harap tentera-tentera yang ada zaman sekarang ni, ingatlah. Kita ni, keliling kita ni hutan, sawit, ladang getah. Esok lusa kita kena berperang di situ. So pastikan kamu sekurang-kurangnya mesti ada ilmu survival dengan ilmu trekking. Kan? Ilmu kat bandar ni, perang kat bandar ni, kita tak sekuat mana pun. Okay? Kita sama juga macam tentera-tentera lain. Kita pun ada kekuatan kita, kita pun ada kelemahan kita. Kan? Tak ada tentera kat dunia ni dia terhebat, tak ada. Ya, tak ada. Okey, saya baca. Dah pukul apa dah? Oi, dah. Nak sejam dah. Okey, kita sembang-sembang. Ada apa lagi ni? Senoi Perak sama hebat dengan Iban Tracker ke tuan? Saya tak berani nak cakap ya ataupun tidak. Tetapi Iban Tracker ialah number one. Tu yang saya boleh kata. Bukan anak laki Johnson Mileng. Apa ni? Major Johnson anak Mileng. Abang pakai kain ke tu? Ni bukan kain lah. Ini batik viral. Saya buat seluar. Bini jauh. Okay, apa dia lagi? Sedap betul cerita tuan. Yalah, bukan saya punya cerita. Itu kisah Major Johnson. Banyak lagi kisah dia. Macam saya bagi tahu, satu malam, satu cerita. Besok cerita lain. Lusa cerita lain. 14 hari PKP, dapat 14 cerita. Dan 14 pengajaran. Besok mungkin saya tak mau cerita bahas askar lah. Besok saya nak cerita pasal paranormal. Paranormal, orang sekarang yang suka cari-cari hantu tu. Saya nak cerita tu. Okay. Tentang paranormal kan. Korang suka sangat cari hantu Suka sangat itu ini besok saya cerita. Okay. Tuan perasan tak? Apa tak perasan lah. Okey, ada apa ni? Lahat Datu cikgu. Lahat Datu. Nantilah saya bercerita lah.
Tadi saya cerita. Lahad Datu ada kisah dia juga. Ada kisahnya. Kan? Cuma Lahad Datu tu orang kata kebal lah, apalah semua tadi. Mana kebal? Dia bukan kebal. Kan? Kita kena akui, kita ada kekuatan kita. Kita pun ada kelemahan kita. Kita kena banyak self-kritik. Kan? Jangan kata kita askar terhebat di dunia. Tak, kita bukan askar. Semua tentera, semua negara akan kata askar dia terhebat di dunia. Semua tentera. Memang macam itulah sifat. Kan? Tapi dalam masa sama, bila kita dah selalu sebut ni, kita kena tahu juga kita punya sejarah, kita punya pengajaran. Kan? Kita kena tu. Daripada pengajaran lah kita belajar. Okey, tentang apa ni orang tanya ni pasal combat tracking. Okey, combat tracking, cerita sikit pengalaman mengajar TMJ. Sikitlah. 5 minit sudah. Okey. Waktu tu waktu 2001, 2001 ke 2002? Ke tahun 2000 Tak lupalah. Tunku Mahkota Johor. Waktu tu dia tu baginda adalah Raja Muda Johor waktu tu. Sekarang lah. Yang Tunku Ismail lah. Saya masih ingat lagi. Pukul 6 pagi pukul 6 pagi tepat saya akan pergi ke bilik dia. Saya ketuk pintu. Tok. Assalamualaikum Tunku. Tunku bangun Tunku. Pukul 6 pagi. Saya ketuk pintu dia. Dia dah bangun. Tu beza anak raja dengan rakyat biasa. 6 pagi dia dah bangun. Okey. Lepas tu, yang bestnya, saya masih ingat satu perkara. Saya ni dulu suka, bukan bully. Bahasa korang panggil bully. Saya panggil melatih. Melatih dan meletihkan orang tu kerja saya. Saya akan berlari. Tunku Mahkota Johor akan ada kat sebelah. Tunku Ismail tu lah. Yang sekarang. Tunku Mahkota Johor. Sebelum ni, baginda adalah Raja Muda Johor. Dia akan berlari sebelah saya. Saya akan berlari. Berlari tepi peladar. Belakang dia akan ada 2 PTI. Physical Training Instructor. Akan ada 2. Saya berlari tepi dia. Saya berlari sejeling itu je. Dia memang kamu berlari dengan askar, dengan jurulatih Pusat Latihan Tempur Tentera Darat, tak kira kamu siapa, memang kamu akan pewai lah. Memang kamu akan kena teruk lah. Okay? Saya berlari. Tunku okey Tunku? Ya tuan. Ya okey je. Saya bawa je naik ke bukit tinggi, berlari naik bukit tinggi tu. Dia berlari tak berhenti. Saya kata, "Hai, anak raja ni susah pula aku nak latih dia ni, nak tekan dia macam mana?" Tahu saya buat macam mana? Saya nak test dia punya otak. Jadi saya pergi bawa TMJ ke Tianggol. Tianggol bola tu. Siapa pernah pergi Kamp Pulada kamu tahu betapa besarnya padang bola yang ada dekat Pulada tu. Dia ada 3 padang bola, dia bersambung-sambung. Padang seluruh mata mandang. Apa yang saya buat? Saya buat macam ni. Tunku, hari ini saya nak ajar Tunku forward roll. Masa itu TMJ masih cabi kan? Ya, betul. Ya. Tunku pun, TMJ ni, dia beri tegak . Tunku, saya hari ini saya nak mengajar Tunku satu ilmu tentera namanya forward roll. Tunku tengok betul-betul macam mana dibuat oleh PTI. PTI, tolong tunjuk kepada Tunku bagaimana rupa forward roll. Lepas tu PTI pun tunjuklah. Okey Tunku, yang pertama letak. Kenapa line putus ke? Line putus ke? Dapat tak ni? Hello?